Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa anta maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtada bita'adimihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi Fadil pengerusi majlis pada malam ini, Ustaz Bukhari, pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa MPKK, seluruh pimpinan masyarakat di semua peringkat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rakamkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi ruang dan peluang kepada kita untuk bersama meneruskan kehidupan muslim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini mukmin yang istiqamah dengan Islam daripada awal sehinggalah akhir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada muslim yang memberi manfaat kepada muslim yang lain. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita masih berada dalam period sambutan Maulidur Rasul, di mana dalam peringkat kita, sama ada di daerah kita, di negeri kita ataupun di negara kita, sekarang ni adalah musim orang memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tentang kelahiran Nabi, riwayat kehidupan dan kematian Nabi. Sebenarnya kita berada dalam suatu ambang di mana masyarakat Islam terdedah kepada dua keadaan, dua unsur. Pertamanya, bagaimana manusia akan menghampirkan diri mereka kepada Allah. Dan yang keduanya ialah bagaimana manusia akan dibawa, akan digerakkan supaya mereka melupai Allah dan melupai Rasulullah. Dalam tempoh terdekat baru-baru ini, kita dapati bahawa ada satu lagi peristiwa berat yang berlaku dalam sejarah Islam, bila mana ada suatu kes yang berlaku di Perancis yang melibatkan seorang anak muda, seorang penuntut, seorang pelajar yang mengambil tindakan nekat untuk membunuh seorang manusia yang dikira sebagai gurunya, tetapi melakukan suatu tindakan yang sangat menyakitkan hati saudara muslim kita, sehingga dia mengambil suatu keputusan, suatu nekat, satu tindakan, oleh kerana tindakan yang dilakukan oleh gurunya itu sangat bertentangan dari segi menjaga maruah dan harga diri orang yang dikasihinya. Walaupun penghinaan itu tidak menggambarkan jasad Nabi, tidak menggambarkan wajah Nabi yang sebenar, tetapi karikatur yang dipamerkan oleh guru tersebut
yang sememangnya sudah diketahui umum ianya akan membangkitkan kemarahan umat Islam, tetapi apabila tindakan itu diteruskan oleh gurunya, maka dia mengambil keputusan untuk mempertahankan kemuliaan Nabi, mempertahankan kemuliaan Rasulullah, sehingga dia membunuh gurunya itu. Tindakannya itu, tuan-tuan, menimbulkan suatu situasi yang dikira tidak kondusif dalam kamus biasa. Kerana tindakan membunuh itu di luar daripada tabi'i manusia. Tetapi mengikut kaedah aturan Islamnya, apabila Nabi dipersendakan, apabila Nabi dikhianati, apabila Nabi dicerca, digambarkan dalam bentuk karikatur yang sebagaimana yang disebutkan tadi, maka itulah tindakan yang paling tepat yang harus berlaku di hadapan mereka yang cuba bermain api dengan orang Islam. Dan saya nak gambarkan sedikit, ada beberapa perkara sebenarnya yang harus difahami, dimengertikan oleh umat Islam dan juga mereka yang bukan Islam, bahawa beberapa tindakan yang dilihat tidak sepatutnya berlaku, yang dilihat zalim, yang dilihat kejam, yang dilihat ganas, tetapi tindakan-tindakan yang dilihat seperti itu sebenarnya dia adalah dalam perkiraan ataupun bacaan agama yang berbeza dengan apa yang mereka faham. Misal kata tuan-tuan, apa yang biasa kita dengar berlaku di Palestin, bila dua kelompok Muslim dan Israel mengambil suatu pendekatan untuk tidak boleh lagi berunding, maka tindakan jihad adalah jalan yang paling munasabah. Kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau perundingan sudah tidak bermakna, meja perundingan sudah tidak bermakna, maka M16 adalah jawapan dia. Sebab itu, kalau kita baca dari segi tindakan yang disebut sebagai al-istishhadiyah, tindakan berani mati yang dilakukan oleh kelompok Muslim, terutama daripada kalangan al-harakah Harakah Muqawamatul Islamiyah, Hamas, bila buat tindakan-tindakan berani mati, masuk merempuh ke dalam ken musuh dan sebagainya, meletupkan diri dan sebagainya, itu dari segi bacaan biasa manusia itu adalah tindakan yang kejam, itu adalah tindakan membunuh diri. Tetapi dalam konteks Islam, al-istishhadiyah itu adalah dikira syahid. Itu benda-benda yang kita katakan sesuatu yang kadang-kadang tidak difahami oleh masyarakat Islam, dan kadang-kadang dia mendatangkan fitnah kepada kelompok Islam. Tapi tidak dalam semua keadaan. Tidak dalam semua keadaan. Macam yang berlaku di Indonesia umpamanya, yang berlaku di Bali, tindakan bom di kawasan publik awam, di pasaraya dan sebagainya, itu ulama-ulama mengambil kata sepakat bahawa itu tidak daripada diary, tidak daripada jadual kerja Islam. Ya, jadi beberapa perkara yang harus dilihat secara praktikal sebagai seorang Islam, harus kita kembangkan sedikit maklumat itu supaya ianya menjadi satu peringatan kepada kita bersama. Malam ni saya nak sebut sikit sahaja seperti yang disebut oleh Fadil pengurusi tadi. Dah 2-3 kali dah sambut time maulud kita tahun ini. Tahun ini 2-3 kali dah duk kuliah, duk ceramah atas sejik kita ni bab maulud. Ya. Memang kita tak nafikan bahawa itulah kerja kita. Kena selalu memperingati tentang Nabi SAW. Walaupun maulud tu dalam erti kata, orang Melayu kita kata sambutan birthday lah. Happy birthday. Kalau musim sekarang ni orang guna istilah sanah helwah. Sanah helwah akhi,
mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberkati usia, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Itu budaya kita. Dari segi agama kita, tuan-tuan, memang peningkatan usia itu dia adalah merupakan satu daripada petanda kepada kita untuk menuju suatu titik terakhir kehidupan. Tahun ni umur kita sekian, tahun depan kita sambut ulang tahun kelahiran kita. Setahun dia meningkat usia kita. Tahun depan kita sambut lagi, setahun lagi dia naik. Setahun lagi dia naik. Maknanya setiap hari perjalanan kita semakin dekat dengan kubur kita. Semakin hari manusia, kalau dalam kitab dia sebut, manusia pintu rumahnya melambai-lambai tangan, menandakan perjalanannya semakin jauh daripada rumahnya, tetapi dalam waktu yang sama kuburnya sentiasa memanggil-manggil dia. Saya terbaca dalam buku yang ditulis oleh As-Suyuti, yang dibahas, yang dibuat Imam Tirmizi, yang diulas oleh Ustaz Dusuki Abdurrahmi, minta maaf, Abdurrani. Beliau menggambarkan dalam buku tersebut bahawa setiap hari kita ini dijenguk, kita didatangi oleh malaikat yang kerjanya mencabut nyawa manusia itu sebanyak 70 kali sehari semalam. 70 kali sehari semalam, malaikat yang kerja dia nak cabut nyawa ni mari tengok kita. Hai, Syekh Bukhari duduk mana, dia kata. Duduk cari dia. Khabar-khabar berigak. Nak sebutnya ialah bagaimana ulama-ulama membentuk satu pemikiran masyarakat supaya bagaimanapun kehidupan kamu, kematian itu pasti akan berlaku. Nabi SAW yang kita sambutan yang kita buat ini, bila kita mengenang tentang kelahirannya, harus kita melihat secara berfokus. Berfokus dalam arti kata bagaimana kelahiran Nabi yang disambut oleh kegembiraannya itu disambut oleh masyarakat di sekitar kehidupan Nabi, ibu Nabi, keluarga Nabi pada waktu itu. Ada di antara mereka menzahirkan kegembiraan itu melalui pembebasan hamba abdi. Ada di antara mereka yang menzahirkan kegembiraan itu melalui penyembelihan binatang ternakan, unta dan sebagainya. Bukan seekor dua mereka sembelih, tapi dalam jumlah bilangan yang banyak. Ada di antara mereka buat kenduri, kesyukuran dalam invited comma. Cara dia, maknanya mereka sangat gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kegembiraan itu dizahirkan oleh mereka melalui tindakan. Kita setakat alhamdulillah gitu yalah, boleh pahala, bukan tak boleh pahala, alhamdulillah kita tu. Dah. Nabi kata, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah." Orang yang berniat nak melakukan kebaikan, falam ya'malha, tiba-tiba dia tidak melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah Ta'ala tetap beri pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna kepada dia, walaupun dia hanya berniat dan tidak melakukan apa yang dia niatkan nak buat tadi. Ya. Faman hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu husnu hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Orang yang berniat nak melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, dia niat nak buat, dia buat apa yang diniatkan, kataballahu indahu husnu hasanatin ila 700 dha'fin. Pahala yang Allah Ta'ala beri kepada dia bermula dengan 10 kali ganda. Dan pahala itu meningkat sehingga kepada 700 kali ganda. Di hujungnya itu disebut ila ad'afin katsirah.
pahala itu boleh mencapai kepada suatu angka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah Taala beri kepada golongan Islam. Sebab tu Nabi ajak orang musyrikin, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Terimalah Islam, ambillah Islam. Nabi ajak golongan kelompok yang bukan Islami supaya terima Islam. Nescaya kamu akan selamat, kata Nabi. Satu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu jaminan ini suatu benda yang manusia boleh beri, manusia biasa boleh bagi, tapi hakikatnya belum tentu dia akan berlaku ataupun sebaliknya. Saya ada sebut di beberapa tempat bagaimana seorang muslimah yang sentiasa, yang kadang-kadang sakit, dia kena sawan. Dia selalu kena sawan. Kadang-kadang bila dah panas sangat, dia sawan, jatuh. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usra fada'allah li. Wahai Rasulullah, tolonglah aku, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitku. Tiba-tiba jatuh depan orang ramai. Aibnya aku, wahai Rasulullah, malunya aku, wahai Rasulullah. Jatuh tu satu hal, kadang-kadang aurat aku terdedah, dia kata. Aurat dia terdedah dengan sebab sawan dia tadi menyebabkan dia tak boleh kontrol, tak boleh kawal diri dia. Maka dia kata, wahai Rasulullah, tolonglah aku, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala sembuhkan aku. Fada'allah li, tolonglah, doalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit aku. Simpatinya Nabi kepada muslimat tadi, sehingga Nabi beri dua option, dua pilihan. Nabi kata, wahai muslimah, kalau sekiranya aku berdoa kepada Allah, ya, Nabi kata, wahai muslimah, kalau sekiranya engkau sabar, kalau sekiranya engkau sabar, engkau terima qada dan qadar Allah, engkau tidak mengeluh, engkau tidak buruk sangka dengan Allah, kamu terima apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kamu itu dengan redha, Nabi kata, aku jamin syurga adalah milik bagi diri kamu. Terimalah, kata Nabi. Kalau itu menjadi keputusan kamu, aku jamin syurga jadi milik kamu. Tapi Nabi kata, kalau sekiranya kamu minta aku berdoa kepada Allah, dan aku boleh doa kepada Allah, dan Allah Ta'ala barangkali akan memperkenankan doaku, memakbulkan doaku, dan engkau kembali sehat, tak lagi ditimpa dengan sawan yang selalu membelenggu kehidupan kamu. Tapi saat itu, kata Nabi, aku tidak lagi menjamin syurga akan jadi milik bagi diri kamu. Dua pilihan, dua option. Kalau dia istiqamah, kalau dia sabar, dia terima qada qadar Allah, Nabi kata, aku jamin syurga milik kamu. Tapi kalau aku doa, penyakit kamu boleh sembuh barangkali dengan izin Allah, saat itu aku tak jamin syurga akan jadi milik kamu. Muslimat yang ditawarkan dengan dua pilihan tadi, memakbulkan, Nabi bantu dia doa supaya penyakitnya sembuh yang diharapkan daripada awal tadi. Tapi bila dengar tidak ada jaminan syurga untuk dia, dia kata kepada Nabi secara spontan, dia kata, kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan tetap bersabar kerana keinginan aku untuk bertemu dengan Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, ini karakter-karakter yang dilahirkan oleh generasi yang lahir daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang tidak sabar,
Malam ni kita cerita je ni. Saya nak sebut tak nak cerita daripada awal kelahiran Nabi, lepas tu umur sekian naik lagi, tingkat lagi, naik lagi. Saya ingat tuan-tuan dah biasa dengar. Ya, bagaimana Nabi ni Allah Ta'ala jaga daripada awal kehidupan Nabi. Daripada awal Allah Ta'ala jaga Nabi supaya tidak terdedah kepada sesuatu yang boleh merosakkan hati Nabi. Tidak diselaputi oleh rawasib jahiliah, karat-karat jahiliah. Pernah Nabi jalan dalam kampung dengan 4 saudara dia. Tengah berjalan tu, ya, Nabi berjalan, tiba-tiba dengar satu bunyi yang hinga-binga. Bunyi muzik, bunyi kugiram, rancak pula tu, kadang-kadang bunyi teriakan-teriakan dan sebagainya. Nabi duduk dengar sambil berjalan, sambil dengar sambil berjalan, sambil dengar sambil berjalan. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan untuk Nabi rasa mengantuk, menyebabkan Nabi terlena. Ya, tengah jalan tu Nabi tanya pak saudara dia, siap apa tu pak? Nono helok, kata orang Sabah. Harapo helok. Ya, agumuk tulun. Ramainya orang. Baru ni pergi ke Sabah, polis balik bahasa Kadazan, dusun. Ya. Pergi 20 hari bulan, 25 balik. Balik-balik sampai dekat sini, heboh dekat Sabah tu orang kena Covid. Balik daripada Sabah, nak bersalam dengan kawan-kawan pun kawan-kawan tengok lain macam. Kita duduk dalam pejabat, ada staf daripada IMID, dari pejabat khidmat masyarakat, 6-17 orang tadi. Dia kata, Ustaz, duk sebut Sabah ni dia orang takut. Jadi saya call malam tu, saya telefon doktor, tanya macam mana pandangan doktor. Saya ni balik daripada Sabah 2 hari dekat KL, ada mesyuarat, lepas tu balik. Bila balik ni tengok suasana angka-angka di Sabah tu meningkat. Saya tanyalah doktor. Tanya doktor macam mana saya ni. Dia pun tanya dia lebih kurang. Dia kata, gini Ustaz, esok nanti kita hantar pegawai KKM, Kementerian Kesihatan, untuk jumpa dengan Ustaz di rumah. Besok datang, temuduga, interview. Rupanya dia tanya 1 sampai Z, A sampai Z. Pergerakan saya daripada Sabah, waktu di Sabah, ke mana Ustaz pergi, programnya apa benda semua sekali, daripada awal sampai saya balik, lepas balik tu pergi ke mana, jumpa dengan siapa, masuk pejabat di mana, semua dia tanya. Kata sudah. Dia kata, Ustaz, petang ni Ustaz pergi ke klinik Kuala Besut, ambil swab test. Sudah. Kena swab test ni. Kita duduk tengok orang kena swab test tu, rasa sakitnya aku malam ni. Berat. Bila saya pergi, tuan-tuan, buat swab test, alhamdulillah, dia kata kalau tu, dia bagi result dia, alhamdulillah, negatif. Dia kata, Ustaz, petang ni ada pegawai akan datang. Pegawai KKM datang di rumah. Dia kata, Ustaz tadi result dia negatif, alhamdulillah, tapi Ustaz kena duduk rumah dulu. Ustaz jangan keluar, jangan pergi mana-mana, kita pakaikan Ustaz gelang, bukan gari, gelang. Ya, setengah orang kata pakai gari dia keluar. Kali dia harap kat kita kali pakai gelang. Gelang pula gelang pink. Allahu Akbar. Saya tak ada color lain, dia kata. Dia kata color lain habis Ustaz. Color ni je ada. Pakai. Bila pakai gelang tu memang tak keluar lah. Siapa berani keluar pakai gelang tak? Saya potong kaki seluar anak yang dia tak pakai dah tu. Potong. Sebab nak perak dalam rumah tu berasa lain macam duduk 14 hari dalam rumah ni. Ambil kaki seluar anak, potong, bubuh situ, lipat gelang tu dalam tu. Duduk tepi rumah tu je, duduk cangkur-cangkur sikit nak bagi peluh. Tapi pakai seluar anak lah, tutup gelang tu sikit, takut jiran tengok lain macam. Alhamdulillah, swab test yang kedua pun negatif. Lepas tu alhamdulillah, habis tempoh 14 hari, balik ke pejabat.
Buka je pintu pejabat tu, kawan-kawan angkat tangan jauh-jauh, tak kat dada. Zak tak dada. Ni takut nak bersalam dengan aku ni, kata ni. Anda pergi seorang-seorang, anda peluk habis. Staf-staf kita tu. Peluk. Ya. Tak ada apa dah, alhamdulillah. Ana okey. Lepas tu tengah hari tu mesyuarat apa semua, pukul 2 petang tiba-tiba dapat berita yang berhormat Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri di Agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri tu, dia positif COVID. Dia buat sikit statement yang ada pertemuan dengan dia, majlis dia minta tolong ke klinik untuk buat swab test. Rupanya dalam tempoh yang disebutnya, dia singgah dekat Masjid Ulul Albab, Masjid Kayu. Jadi staf kita yang duduk dalam tu ada yang pergi bersalam dengan dia. Haru pula. Saya telefon ke pejabat headquarters IMIT tu. Pegawai di IMIT kata, pegawai sana kata, Ustaz kalau boleh kuarantin dulu. Semua anak-anak buah Ustaz dekat pejabat tu jangan benarkan keluar. Jadi 14 hari lagi sambung. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apalah. Nak sebut ceritanya, itulah kebimbangan manusia. Nabi SAW, tuan-tuan, dalam program dia membentuk pemikiran sahabat-sahabat dia, ada waktunya Nabi bentuk pemikiran sahabat ni melalui qudwatun hasanah. Pembentukan kepribadian Nabi yang sangat menarik. Sangat menjadi contoh model kepada masyarakat. Sehingga bukan kelompok Muslim sahaja yang mengambil perlakuan Nabi sebagai contoh untuk mereka, tetapi golongan musyrikin. Orang kafir pun bila nak cari sesuatu yang baik, mereka akan tengok kepada Nabi. Gaya Nabi bercakap, gaya perbuatan Nabi, cara Nabi respon kepada sesuatu isu yang timbul dalam kelompok masyarakat mereka, cara Nabi bercakap dengan anak muda, cara Nabi bercakap dengan orang tua, cara Nabi melayani tetamu, semuanya itu menjadi model kepada masyarakat dia. Sehingga orang musyrikin ini kadang-kadang, tuan-tuan, mereka mengambil suatu pendekatan untuk berdepan dengan Nabi SAW ini. Kadang-kadang mereka ambil suatu model untuk berhujah. Bincang siapa di kalangan kita ni yang berani untuk pergi berdepan dengan Muhammad secara berhujah. Bukan kata lawan Gusti, bukan. Lawan Gusti lengan, bukan. Bukan cara lawan fizikal. Tapi kita nak berhujah dengan Muhammad. Bila bincang-bincang, mesyuarat sama dia, naik satu nama seorang yang hebat dari segi motivasi dia, dari segi hujah dia, dari segi pandangan dia, idea dia sangat menarik. Lalu dia pilih kawan ni untuk pergi hujah dengan Nabi. Bila Nabi SAW dimaklumkan tentang hasrat itu, Nabi setuju. Mafi muskilah, tak ada masalah, kata Nabi. Lalu bila ditetapkan hari tempoh waktunya, maka datanglah musyrikin tadi sebagai wakil golongan mereka untuk berdepan dengan berhujah dengan Nabi. Nabi ini, akhlak Nabi, bila orang bercakap, Nabi tak ambil pendekatan untuk cross line, potong kalimah. Ya, amuk ku memotong kalimahmu, kata orang Sabah. Bukan aku nak potong kalimah Tuan. Nabi ambil pendekatan begitu. Wakil musyrikin ini cakap, berhujah. Begini. Nabi dengar, Nabi tengok mata dia, Nabi tengok muka dia, Nabi tak toleh kat lain. Nabi angguk sekali-sekali, Nabi angguk. Bukan tanda setuju, tanda Nabi dengar apa pandangan hujah golongan musyrikin. Bila dah Nabi tengok cara hujah tadi macam dah berpusing-pusing dalam area yang sama, dalam hujah yang sama, lalu Nabi tanya kepada wakil musyrikin tadi, hal tasma'u minnil ad?
Nabi tanya dia, adakah kamu sedia untuk mendengar daripada aku selepas aku dengar satu persatu daripada kamu yang mewakili masyarakat kamu? Wakil musyrikin tadi bila tengok akhlak Nabi, lalu dia kata, faddal ya Muhammad, sila wahai Muhammad. Dia tak kata faddal ya Rasulullah sebab dia tidak beriman. Dia kata faddal ya Muhammad. Bila Nabi dapat peluang untuk bercakap, Nabi sebut satu perkataan yang sangat pendek, ringkas, tapi mempunyai suatu pengertian yang sangat besar. Kata Nabi, inni qad ballaghtu ma ballaghtu. Fa in qubilta fa huwa khairan lak fid dunya wal akhirah. Saudara, aku telah mendengar apa yang kamu nak sampaikan kepada aku satu persatu. Lalu aku mengambil suatu pendekatan untuk menyampaikan kepada kamu sesuatu daripada agamaku. Fa in qubilta, kalau sekiranya kamu menerima pandangan-pandangan yang aku sebutkan itu, kamu terima idea aku, pandangan aku, hujah aku, nota yang aku bekalkan kepada kamu itu, fahuwa khairan lak fid dunya wal akhirah. Itu lebih baik bagi kamu dunia dan akhirat. Kata Nabi, kalau kamu terima Islam yang aku bawa ni, itu adalah lebih baik bagi kamu dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu tak terima, kamu tolak, hatta kamu melawan hujah-hujah aku itu, kata Nabi, fasbir hatta yahkumallahu baini wa bainak. Aku akan tetap bersabar sehinggalah Allah menentukan sesuatu di antara aku dengan kamu. Habis cerita. Yang wakil musyrikin tadi akhirnya terima hujah Nabi dan dia akhirnya masuk Islam. Kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang yang dia pilih, yang kita sambut maulidnya itu, sehingga orang musyrikin, tuan-tuan, tidak menyangka sesuatu kehebatan yang dimiliki oleh Nabi. Bukan sahaja dari segi ideanya, idealisme nabinya, tetapi bagaimana Nabi membaca dari segi strategi peperangan yang digerakkan oleh musuh untuk berdepan dengan mereka. Tuan-tuan biasa dengar satu nama musyrikin, satu ketika dia musyrikin, lepas tu dia terima Islam. Namanya Umair. Umair ni, tuan-tuan, seorang yang sangat hebat di medan perang. Dia seorang strategis, orang yang merangka strategi, orang yang menyusun pergerakan tentera dia, orang yang menempatkan kekuatannya sebelah kanan, di sebelah kiri, dia yang menentukannya. Umair ini suatu hari dia ambil suatu langkah untuk berdepan dengan Nabi secara tipu muslihat. Bagaimana cara dia? Setelah sekelompok daripada rakan-rakannya dijadikan tawanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang satu rombongan yang diketuai oleh Umair untuk bertemu dengan Nabi. Ya. Datang rombongan tadi untuk bertemu dengan Nabi, dan seperti mana biasa orang musyrikin ini, dia tak masuk menyerang secara ramai begitu, tetapi dia hantar wakil untuk berunding dengan Nabi. Kalau lawan pun lawan satu dulu. Siapa yang dihantar? Umair. Umair ini dihantar untuk temu dengan Nabi. Bila Nabi tengok kedatangan Umair ini, tuan-tuan, Nabi SAW kata, Nabi kenal Umair. Nabi tanya, "Malladhi ja'aka ya Umair?" Apa tujuan kamu datang wahai Umair? Umar tengok mata Nabi, Umar tengok kiri kanan Nabi. Dia fokus balik kepada wajah Nabi. Lalu Umar kata, "Ji'na li hadza asir." Wahai Muhammad, aku datang ni kerana nak bincang, nak berunding dengan kamu tentang tawanan perang. Tawanan yang kamu tawan daripada kelompok kami, aku nak bincang, nak runding.
Nabi tengok pergerakan Umair ini. Nabi tengok cara dia bergerak, cara dia berjalan, cara dia pegang tangan dia, kedudukan tangan dia, cara tangan dia dihayunkan, cara dia memandang, mata dia memandang kiri kanan. Bila Umair kata, "Ji'na lihaza as-sir," aku datang untuk berbincang dengan kamu tentang tawanan perang. Tiba-tiba Nabi SAW sebut kepada dia, "Idzan fama balus sayyifil uluk." Wahai Umar, kalau kamu datang dengan tujuan untuk berbincang dengan aku tentang tawanan perang, kenapa kamu letakkan pedang di belakang lehermu? Nabi dapat baca bahawa Umar ni datang kepada Nabi itu dengan sebilah senjata, dengan pedang. Dia tidak letak di tepi, di pinggang dia seperti mana biasa, tapi dia letak di bahagian belakang tengkuk dia. Umar datang dalam keadaan menyembunyikan senjata di belakang tengkuk dia. Nabi kata, "Idzan fama balus sayyifil uluk." Wahai Umar, kalau kamu datang dengan tujuan untuk berunding, kenapa kamu letakkan pedang di belakang lehermu? Di saat itu Nabi pancung keyakinan Umar dengan menyebutkan, "Ji'ta litaktulani ya Umar." Kamu datang sebenarnya bukan untuk berunding dengan aku, tetapi kamu datang sebenarnya adalah untuk membunuh aku, wahai Umar. Cara Nabi menghadapi situasi perancangan strategi musuh, sebagaimana Allah memberikan idea kepada Nabi untuk berdepan berhujah dengan musuh dia. Bila dengar Nabi SAW kata demikian, tuan-tuan, Umar jadi terkejut dan dia sebut kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, memang aku datang pada peringkat awal dalam keadaan aku yakin bahawa engkau adalah seorang yang biasa. Engkau bukan utusan Tuhan. Kau seorang manusia biasa. Tapi bila mana aku melihat kehebatan yang kamu tunjukkan di hadapan aku, membaca strategi yang aku rancang yang tidak ada seorang pun mengetahuinya, kalangan dia pun dia tak tahu, lalu kata Umar, aku sebenarnya datang dalam keadaan suatu perancangan yang aku sembunyikan tanpa maklum kepada orang lain, maka bila aku dapat lihat kehebatan kamu membaca perancangan aku, maka di saat itu aku yakin bahawa engkau adalah seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul yang diutuskan oleh Tuhan untuk manusia." Akhirnya Umar hulur tangan kepada Nabi, dia tarik senjata dia, dia hempas ke lantai, ke tanah, kemudian dia duduk depan Nabi. Ada yang mengatakan dalam keadaan dia berdiri, dia menghulurkan tangannya, lalu dia mengisytiharkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Model yang kita nak gambarkan di sini bagaimana hebatnya seorang manusia yang kita bicarakan pada hari ini. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok, kita amati, kita perhatikan bagaimana Nabi melahirkan kepimpinan sahabat-sahabat dia. Ya, bila mana kita mengetuai satu organisasi, tuan-tuan, maka pendekatan yang kita mesti ambil ialah membina organisasi kita secara kolektif, secara amal jama'i, secara beramai-ramai, secara berorganisasi. Tak boleh bila kita pegang organisasi, kita handle seorang-seorang. Tak boleh. Bagaimana Nabi buat untuk membentuk satu kekuatan dalam kelompok Islam tadi, Nabi melantik suatu ketua di sini dan sebagainya. Perancangan itu dibuat secara bersama. Bahkan Nabi tanya sahabat-sahabat, apa yang perlu kita buat dengan dia? Apa yang perlu kita buat dengan tawanan perang ini? Ya, tuan-tuan masih ingat bagaimana tawanan perang Badar yang agak ramai ditangkap oleh golongan Islam setelah mencapai kemenangan? Ya, kelompok yang ditangkap ini, Nabi sendiri tanya kepada sahabat, apa yang kita nak buat? Pandangan sahabat-sahabat semua, apa yang kita nak buat dengan tawanan perang kita ini? Ada sahabat kata, bunuh je ya Rasulullah. Bunuh je. Wassalam. Ya. Ada sahabat Nabi kata, wahai Rasulullah, ya, aku cadangkan supaya ditahan. Ditahan dalam tempoh yang lama supaya dia dapat melihat bagaimana kedudukan kita.
amalan kelompok kita. Ada kalangan sahabat beri satu pandangan, wahai Rasulullah, aku cadangkan mereka ini, kita benarkan mereka dibebaskan dengan syarat mereka mengajar anak-anak kita ni membaca dan menulis. Nabi proses maklumat tadi, Nabi ambil suatu pendekatan untuk menerima pandangan sahabat dia. Walaupun dia Nabi, tapi dia ambil pandangan sahabat dia untuk share, untuk kongsi dalam tindakan. Nabi setuju, lalu Nabi ambil keputusan supaya tawanan perang ini dibebaskan setelah mereka mengajar anak-anak orang Islam belajar membaca dan menulis. Ada satu sejarah terselit di situ. Sebelum daripada peperangan berlaku, seorang musyrikin terima Islam. Terima Islam. Dalam peristiwa majlis kenduri yang dia buat. Orang musyrikin ni, Yahudi ni nak buat kenduri, majlis. Jadi dia panggil jemputan-jemputan dan sebagainya. Akhirnya bila senarai itu dah diada, lalu dia pergi rumah ke rumah. Dalam senarai dia ni, tuan-tuan, ada satu nama yang tidak seakidah dengan dia, yang tidak seagama dengan dia, iaitulah nama Muhammad. Dalam senarai jemputan tu ada juga nama Muhammad. Maknanya dia nak jemput Nabi. Pergi rumah sampai rumah Nabi, dia jemput Nabi. Nabi tengok dia. Jolo ke demo ni. Tak. Jolo ke demo ni nak jemput kawan ni. Dia jemput Nabi. Nabi kata, insya-Allah kalau tak ada urusan tempat lain aku sampai. Bila majlis dibuat, hari dibuat kenduri tadi, sahabat-sahabat Nabi pergi beritahu Nabi, wahai Rasulullah, jemputan kamu tu rasanya boleh dah kalau Nabi nak pergi. Sebab tengok orang ramai dah. Orang ramai dah tu, dia pun panggil Nabi. Sahabat Nabi beritahu Rasulullah, pergilah Rasulullah. Boleh sambung 10 minit lagi. Tuan-tuan, Nabi pergi. Dalam perjalanan Nabi, bila dekat dengan rumah tadi, orang ramai yang memenuhi perkarangan rumah tempat kenduri tadi tengok kedatangan Nabi. Kelibat Nabi. Lalu seorang daripada kalangan mereka sebut Muhammad. Nama kejut. Orang dengar tu nama Muhammad, kejut. Bila sebut nama Muhammad, mata tercengang. Tengok kepada dari mana datangnya suara tadi. Tengok. Orang tanya, mana? Orang pun pandang ke sana. Pandang bagaimana Nabi dalam perjalanan nak masuk ke perkarangan tempat kenduri tadi. Heboh dalam kelompok mereka tu, Muhammad. Lalu, tuan-tuan, masa tu, tuan rumah dengar. Tuan rumah ni letak makanan yang sedang dia bawa tu, letak di bawah. Kemudian dia tanya, aina Muhammad? Di mana Muhammad? Ada di kalangan mereka tu tunjuk, hunak, sana, Muhammad tengah masuk. Mau panggil ke dia? Dia tak jawab. Dia pergi berlari jemput Nabi SAW. Sambut Nabi, bersalam dengan Nabi, jemput. Masa tu tak ada COVID lagi. Kalau ada COVID memang gini lah. Tak gini. Selesa ke tuan-tuan? Letak tangan gini. Amal rasa tak selesa, macam bukan salah aja. Berasa macam bukan salah, tapi itu peraturan. Kita kena terima lah. Nak buat mana? Macam semaya ni duduk gini. Tak? Allahu Akbar. Peringkat awal tu kita tak selesa. Tu imam pun tak selesa. Gambaran dia tak selesa. Tu imam ni. Dia sebut sebelum Allahu Akbar tu. Dia kata apa? Rapatkan saf. Betulkan saf. Rapatkan saf. Tak boleh tu imam kata tu bila. Jangan duk suruh rapat, kena sama ke. 1 meter. Letak tangan gini, kita salah. Ambil 2 bulan tak pergi rumah mak. Mak kita orang berama, kita tak sih risiko daripada pergerakan kita jumpa orang tu, ziarah orang ni. Kita buat pergi rumah mak kita. Rindu sangat ni, telefon, mak. Nak pergi ziarah mak sekejap ni. Marilah, dia kata, mak pun rindu nak tengok anak mak. Rayak dulu ke mak, kita tak naik ni.
Amor tak naik mak kita duduk bawah ya. Mak duduk atas, buka tikar, mak duduk atas, kita duduk bawah. Tak apa mak faham. Alhamdulillah. Jumpa mak tu ni tangan. Allahu akbar, masya-Allah. Mak kita tu atas tu. Tak? Mak kita letak tangan gini rasa macam tak kenanya. Ya. Kat mana dah tadi Ustaz? Sebut Covid lupa habis hak lain. Kenduri. Bila Nabi masuk, Nabi disambut oleh tuan rumah, Nabi diperkenalkan kepada semua yang hadir. Hak pembesar-pembesar tu Nabi diperkenal. Ni siapa-siapa, ni siapa, Nabi sebut. Diperkenalkan seorang-seorang. Bila salah apa semua demo welcome berlaku. Tapi tak banyak kecek lah. Sebab mengaduk balas semua hari-hari ni. Tak. Tiba-tiba Nabi mari. Bila dah salah habis, Nabi dijemput naik ke atas. Duduk tempat yang semua orang lain boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Dia persilakan Nabi duduk. Kemudian tempat anjung dia tu menyebabkan semua mata tertumpu kepada Nabi. Dia bercakap buah sepatah dua. Kemudian dia minta izin kepada Nabi. Wahai Muhammad, aku nak minta izin denganmu nak masuk ke dapur. Nabi kata, silalah, fadhal. Dia pun pergi dapur ambil hidangan. Hidangan depan Nabi ni hok sedap-sedap. Agak ambalah kalau macam kat kita dekat ayam 3 rasa, ikan 3 rasa, chicken chop, ada lencok, ada gapo, cok cakur ya tak naik. Maknanya makanan hok sedap-sedap ni dia hidang atas depan Nabi. Bila dah hidang semua sekali lengkap hidangan tadi, dia pun jemput Nabi makan. Faddal ya Muhammad. Makanlah wahai Muhammad. Aku sangat gembira kehadiran kamu. Orang ramai duduk tengok pada Nabi. Makan kedok Muhammad. Makan kedok Muhammad. Makan kedok Muhammad. Tiba-tiba Nabi SAW tengok kepada tuan rumah. Dia kata, Wallahi, demi Allah wahai saudaraku, la akulla ta'amaka hatta tu'minu billah. Demi Allah, aku tidak akan makan makanan yang kamu hidangkan ini selagi mana, kata Nabi, aku tidak mendengar kamu beriman kepada Allah. Kalau kita orang kita kata gapo, kalau orang sebut gitu ke tuan rumah, budak ni aku peng kan ni. Tak. Marah. Orang marah bila kita kecek gitu. Tapi macam mana Nabi boleh sebut depan tuan rumah gitu? Nabi ambil satu kajian. Panggil sahabat-sahabat duduk apa semua sekali. Nabi sebut dia akan pergi rumah satu jiran yang musyrik ni. Ada pandangan nak tanya sikit tentang adab orang-orang Mekah kita ni. Gapa dia yang mereka suka, gapa dia yang mereka tak suka, apa yang boleh mengaibkan mereka, sebagainya. Nabi tanya akhirnya Nabi buat rumusan. Nabi turun gitu atas rumusan pandangan daripada sahabat-sahabat. Strategi Nabinya, bila Nabi sebut Wallahi la akulla ta'amaka hatta tu'minu billah, demi Allah aku tidak akan makan makanan kamu hidang ni selagi mana kamu tidak beriman kepada Allah. Nabi tahu bahawa Nabi akan duduk di tempat yang istimewa. Orang lain duk tengok Nabi ni makan kedok. Adab orang jahiliah, orang Mekah jahiliah ni, satu daripada adab dia ialah apabila tuan rumah hidang makanan, tetamu yang dihidangkan makanan tadi tak makan, dia kelik gitu ya. Dia suatu yang mengaibkan bagi tuan rumah. Bila Nabi dengar maklumat tu, Nabi ambil ianya sebagai satu pendekatan strategi dia untuk pergi ke rumah dia nak bawa tuan rumah ni kepada Islam. Memang kena sungguh. Bila Nabi sebut demikian, tuan rumah rasa bimbang. Pasal ramai sangat orang mari ni, takut-takut Nabi bangun tak makan makanan hak dia hidang tu. Aib besar, malu besar dia depan masyarakat. Tambah kalau masuk dalam sinar harian pula gapo muka depan dak. Oh bergerah habis muka. Jadi akhirnya dia ambil satu keputusan, dia nak beriman kepada Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau begitu tak apalah. Aku beriman dengan Islam yang kamu bawa. Masa tu juga dia beriman. Nabi syahadahkan dia, lepas tu Nabi makan. Hebat strategi dakwah Nabi.
Walaupun dia akhirnya mati dalam keadaan musyrik, tuan-tuan, dibunuh. Yang beriman tadi dia dibunuh dengan sebab tindakan dia. Kita baca sejarah macam mana lepas daripada kes tu, saing hok ngaji sekali dengan dia dulu, mari cari dia, nak jumpa dengan dia, nak kecek dengan dia, nak minta penjelasan dia, sebab dengar heboh dalam berita ni bahawa kamu terima ajaran Muhammad. Mari daripada jauh, akhirnya jumpa cari. Bila jumpa dengan sahabat dia ni, yang dulunya musyrik, tiba-tiba sekarang jadi Muslim, lalu dia dengar, dia tanya, apa yang mau beriman kepada Muhammad? Mau cerita kat aku sikit. Dia sebut, sebenarnya aku tidak plan pun nak masuk Islam, nak terima ajaran Muhammad. Tak ada dalam perancangan aku. Tapi Muhammad ni aku ajak dia ni mari atas kapasiti dia, bukan atas kapasiti sebagai nabi. Bukan aku panggil Muhammad ni atas sebagai dia ni nabi rasul dak. Tapi aku panggil dia ni sebab dia ni terkenal dalam kelompok masyarakat kita sebagai rajulun syarif. Seorang lelaki yang baik, yang mulia. Rajulun syarif ni lelaki yang mulia. Jadi aku panggil Muhammad ni atas dasar tu. Jadi bila dia beri penjelasan ke apa semua sekali cerita hok berlaku, akhirnya saing rapat. Duk WhatsApp sama dengan dia. Duk berhubung sama. Akhirnya tuan-tuan, saing dia sebut pada dia. Dia kata ginilah, tak apalah kan mudah buat keputusan. Kita buat kira gini. Aku nak ayat kamu, lepas daripada ni, mu kena anggap aku ni tak pernah kenal mu. Kita ni tak pernah kenal. Walaupun kita rapat sebelum ni, tapi lepas daripada ni, mu anggap aku ni tak pernah kenal mu. Kalau jumpa tengah jalan, tak usah duk pek lah motosikal tu, aku tak akad tangan. Tak usah duk beri lapu lah kat traffic light tu. Aku tak akad lapu aku. Marah benar dia. Tolonglah, dia kata, tolonglah, give. Ustaz Bukhari kata, give me a chance. Muwilah aku peluang sikit. Please. Dia duduk merayu. Akhirnya, lembut sikit hati saing dia. Lembut sikit hati saing dia, dia kata mana? Saing dia kata, gini. Kalau mu nak baik semula dengan aku beri 3 pilihan, mu kena pilih. So, yang pertama, nak baik semula, yang pertama sekali, mu kena tumbuk muka Muhammad. Tumbuk muka dia. So, yang kedua, kalau mu tak gamuk ni, mu perebah Muhammad. Mu petih keting dia, mu perebah dia, mu pijak kepala dia. 2. Pilihan kedua. Pilihan yang ketiga, dia kata mu ludah muka Muhammad. Berat-berat belaka tu. Berat-berat belaka. Dia nengung, dia kata tak apa, aku mikir dulu lah. Jadi kliklah kawan tu, dia duk mikir. Malam tu tak boleh nak tidur. Tak nak tidur. Duk bayar 3 perkara ni, nak tumbuk muka Nabi ke, nak petih keting Nabi, nak jejak kepala dia ke, ataupun nak ludah muka Nabi. Dia duk timbang mari, kak nak subuh buat keputusan. Malam tak boleh nak tidur. Buat keputusan, aku nak ludah muka Nabi. Dia masa tu Muslim. Dia buat keputusan nak ludah muka Nabi. Bila buat keputusan gitu, akhirnya lepas daripada subuh, curah-curah tanah, dia pun turun. Turun jalan ni, cari Nabi SAW. Boleh tunggu lagi tak ni? Kau nak klik dah? Tuan-tuan jangan klik dulu, ambil klik lama, tinggal ambil suara sini. 2 minit, nak perhabis hak ni ya? Perhabis hak ni sikit. Dia kata pada Nabi, dia kata pada diri dia, dia kata aku ambil pilihan yang ketiga. Aku nak ludah muka Muhammad. Bila dia turun, cari Nabi SAW, akhirnya dalam pukul berapa? Pukul 10 pagi lebih kurang lah. Lepas pada duha, jumpa dengan Nabi. Dia tengok kelebat Nabi tengah jalan, lalu dia pun berlari Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia beri salam kepada Nabi. Nabi pun pusing belakang tengok kawan ni. Nabi duduk berasa lain dah. Dalam hati dia, apa pelik hari ni? Apa pelik ni? Nabi pusing tengok dia. Nabi duduk tengok pergerakan dia mari. Dekat.
Bila siapa dalam sekitar depa daripada kedudukan Nabi, tiba-tiba dia ludah muka Nabi. Dia ludah muka Nabi ni, air liur dia tu, air liur bergerak ke muka Nabi tadi tu, tiba-tiba Allah Ta'ala nak selamatkan hamba dia daripada maruah dia dijatuhkan oleh musyrik ni. Allah Ta'ala letakkan satu hijab yang tidak dapat dilihat oleh mereka. Bila air ludahan dia tu sapa dekat dengan muka Nabi, tiba-tiba kena kepada hijab yang Allah Ta'ala buat tadi, menyebabkan air ludahan dia tu melantum balik ke muka dia, menyebabkan muka dia berubah menjadi hitam. Nabi kata apa? Wallahi, dia tunjuk kepada, wallahi, demi Allah, jika sekiranya aku bertemu dengan kamu di luar daripada kota Mekah ini, nescaya tidak akan ku bebaskan kamu melainkan setelah aku penggal kepala kamu. Nabi sebut wallahi, demi Allah. Lepas tu Nabi pun tinggal dia pun balik. Rekah cerita, bila berlaku peperangan, Islam ni dah ada tawanan yang kita sebutkan cerita awal tadi tu. Hak Nabi minta nak tawanan nak buat guana. Nabi ambil pandangan sahabat, minta dia ajar baca nulis, lepas tu bebaskan dia. Dia ni salah seorang daripada kelompok yang duduk ditahan, yang ditawan oleh tentera Islam. Nabi kata, aku nak kenal siapa dia hak ditawan ni. Tolong rayak kat aku nama seorang-seorang. Sahabat Nabi pun kenal. Tarik seorang depan, ni nama sekian-sekian, duduk kapun ni. Nabi kata, ya Allah. Seorang lagi. Akhirnya siapa giliran orang hak ni bawa depan Nabi. Bila bawa depan Nabi, sahabat Nabi kata, nama dia ni sekian-sekian. Bila dengar nama tu, Nabi pun akak tengok. Nabi angguk kepala. Lepas tu Nabi kata, hak ni asingkan daripada tawanan yang lain. Asingkan. Tak kat lain. Tak berah. Tepi dinding. Lepas tu habis hak lain tu, akhirnya sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, kenapa yang ini diasingkan, yang ini tidak? Yang ini diasingkan seorang diri, hak lain tu tidak. Nabi kata, panggil Sayyidina Ali. Panggil Sayyidina Umar. Panggil Umar. Sahabat panggil Umar. Umar mari. Dia kata, sesungguhnya aku pernah bersumpah di hadapan dia, di hadapan Allah dan di hadapan dia. Oleh kerana dia mengkhianati maruah aku, cuba meludahi aku, wajah aku dan sebagainya, kata Nabi, maka aku bersumpah di hadapan dia, di hadapan Allah, di hadapan dia, bahawa aku tidak akan lepaskan dia melainkan setelah aku pancung kepala dia. Nabi kata, wahai Umar, laksanakan perintah untuk pancung tengkuk. Umar pun pancung. Ni nak sebut sikit gambaran, tuan-tuan. Itulah kehidupan seorang Nabi yang dia juga tarbiyah, dia juga mengetuai, mengepalai solatnya, peperangan dan sebagainya, dan dia juga membentuk satu kehidupan sahabat bagaimana menjadi manusia yang berjiwa Muslim. Ya, banyak tuan-tuan. Saya tak dah nak sebut malam ni. Kau boleh tunggu seminit lagi? Boleh kau tunggu seminit lagi? Boleh. Tuan-tuan tunggu sini, amu nak klik dah. Tak boleh dah. Mulalah pula. Kita mari mula pula. Amu minta maaf banyak. InsyaAllah mudah-mudahan sambutan Maulud Nabi ni kita buat benda-benda gini ni, dia mendekatkan kita dengan kehidupan Nabi, kehidupan sahabat-sahabat dan juga dengan amalan-amalan agama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita yang ringkas pada malam ni. Dan saya ucap terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan majlis kita dalam keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. So lagi yang nak teringat, nak minta tolong sikit. Ada seorang cikgu di sekolah Bukit Purong. Ya. Amba dengan dia tu daripada Sabah dulu, masa duk mengajar di Sabah dulu, kenal dah. Biasa dah dengan dia. Anak dia dulu, dia ada 3 orang anak. Anak pertama meninggal. Anak hok bosu meninggal. Ada kes di hospital sekejap itu, meninggal. Tinggal 2. Hok 2 ni, seorang anak ni, hok lelaki,
ngaji tahfiz. Alhamdulillah hafiz dah. Apa dah? Duk tunggu masa nak ujian muik. Lepas tu nak buat urusan untuk ke Madinah. Ngajilah lebih kurang, nak sambung ngaji dan sebagainya. Tiba-tiba baru ni dalam 5-6 malam lepas accident. Bila accident, doktor x-ray apa semua kena operation kepala dia. Jadi kemarin operation, kemudian doktor tengok masih ada bengkak dalam otak dia, dan doktor kata kita bagi dia rehat dulu, jangan sedarkan dulu sebab kalau dia sedar dia akan rasa sakit dan sebagainya. So nak sebut pada tuan-tuan, malam ni sebelum tuan-tuan tidur, minta tolong solat hajat khusus untuk anak sahabat kita ni. Mak dia nama Fadilah, Cikgu Fadilah. Ayah dia nama Ustaz Sardi. Anak dia nama Akif. Ahmad Akif bin Sardi. Dia anak kawan-kawan dia dekat tahfiz tu tiap-tiap malam baca Quran khusus untuk dia. Orang yang dekat dengan Allah ni, harapan kita untuk masa depan dia adalah pimpinan kita. Dialah yang akan memimpin masyarakat kita dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita doalah mudah-mudahan Allah sembuhkan keadaan dia, insya-Allah. Solat hajat khusus untuk dia pada malam ini tuan-tuan yang berkelapangan, untuk kesembuhan anak Cikgu Fadilah SK Bukit Tempurung. Kalau tuan-tuan ada ruang tu, bolehlah ziarah dia di sekolah ataupun di rumah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.